like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk 2.3 iaitu tajuk Sains KSM tingkatan 5, kita nitrogen. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita nak menerangkan 4 langkah dalam kita nitrogen. Yang kedua, kita nak menyenaraikan 4 kepentingan kita nitrogen. Okey, mari kita lihat soalan cikgu yang pertama, iaitu apakah gas yang paling banyak di udara? Okey, apa gas yang awak tahu? Oksigen, karbon dioksida, nitrogen. So, gas apa yang paling banyak? Adakah jawapan awak oksigen? Oksigen salah kerana oksigen hanya 21% sahaja di udara. Adakah karbon dioksida? So sebenarnya jawapan dia adalah gas nitrogen, ada 78%. Nampak tak? So perasan tak manusia dengan haiwan dia akan ambil gas oksigen dan dia akan keluar karbon dioksida. Pokok pula ambil karbon dioksida keluarkan oksigen. So kenapa nitrogen yang banyak? Kan? Kenapa bukan oksigen dan karbon dioksida? Mesti ada sebab kenapa Allah ciptakan gas nitrogen lagi banyak daripada gas-gas yang lain. Jom kita tengok. Okey, sebelum kita tengok kitaran nitrogen, cikgu nak awak tahu yang bahawa pokok dan haiwan dia tak dapat serap gas nitrogen yang udara tadi macam kita serap oksigen. Pokok dengan haiwan dia tak dapat serap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Jadi, ada satu kitaran nitrogen ni supaya nitrogen ni boleh digunakan oleh tumbuhan dan haiwan. So, apakah kitaran nitrogen? Kitaran nitrogen adalah kita semula jadi untuk kitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan, haiwan, seterusnya atmosfera, tanah dan air. Faham tak? Kan gas nitrogen paling banyak kan? Tapi kita tak boleh ambil gas nitrogen direct, So, dia ada proses, dia ada kitaran untuk macam mana daripada gas yang banyak nitrogen tadi untuk masuk ke tumbuhan dan haiwan. Faham kan? Okey, kitaran nitrogen ni senang je. Okey, kita tengok contoh cikgu ada pokok. Next, cikgu ada nitrogen. So, bayangkan ni nitrogen yang banyak tadi. Tetapi, pokok tak boleh ambil nitrogen direct. Tak boleh ambil secara terus macam kita bernafas ambil oksigen. So, dia ada 3 langkah macam mana nitrogen nak pergi kepada pokok. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Cikgu ada tumbuhan legum atau pokok kekacang. Contoh kacang tanah, kacang panjang, kacang botol. Okey, kenapa pokok kekacang? Kerana dekat akar pokok kekacang sebenarnya ada satu bakteria. Nama bakteria dia adalah bakteria pengikat nitrogen. So, apa yang bakteria ni buat? Dia akan ambil nitrogen di udara dan dia akan ikat ke akar. Tu je. Proses dia adalah proses pengikatan nitrogen. So, nampak dia dah maknanya nitrogen ni telah berada di akar. So, dalam tanah ada satu bakteria. Nama dia adalah bakteria penitritan. So, bakteria ni buat apa? Dia akan ambil nitrogen daripada akar tadi dan dia akan tukar kepada nitrat. So, nitrat ni akan diserap oleh pokok. Kerana apa? Kerana pokok hanya terima nitrogen yang udara tadi hanya dalam bentuk nitrat. Okey, dia tak boleh terima daripada gas dekat udara. Dia hanya boleh terima dalam bentuk nitrat. Faham? So, kenapa diperlukan nitrat ni tadi? Untuk membentuk
protein tumbuhan. So, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okey? Senang step pertama. Okey, kita pergi step yang kedua. Cuba tengok cikgu ada gambar lembu tengah makan rumput kan. So, sebenarnya rumput yang dimakan tu adalah protein tumbuhan. So, bila protein tumbuhan dimakan oleh haiwan, dia akan membentuk protein haiwan. So, bila dia dah makan, dah kenyang, dah mati. So, bila haiwan ni mati, sebenarnya kan kita tahu bila haiwan mati dia akan jadi bangkai kan. So, sebenarnya dia akan terurai. So, nama proses dia adalah penguraian. Nama bakteria pun penguraian. Maknanya dia telah menguraikan haiwan mati kepada amonium. Alright. So amonium ni akan ditukar kepada nitrat. Siapa yang tukar? Iaitu bakteria penitritan. Ingat apa-apa yang nak tukar kepada nitrat, nama bakteria dia adalah penitritan. So bila amonium ni dah tukar kepada nitrat, so nitrat ni pergi mana? Ya, dia akan pergi kepada pokok. Kenapa? Kerana pokok hanya terima nitrogen dalam bentuk nitrat untuk menjadikan protein tumbuhan. Okey. Okey, mari kita tengok step yang ketiga. Ni apa ni? Kilat. Untuk pengetahuan awak, kilat ni suhu dia tinggi. So, dekat atmosfera kan ada nitrogen kan. Apa yang dia buat, kilat ni dia akan oksidakan nitrogen, dia akan membentuk nitrogen dioksida. So dia akan turun bersama air hujan. So faham So bila hujan ni turun, nitrogen ni akan melarut dalam air hujan dan dia akan membentuk asid nitrik. So dia akan turun ke dalam tanah. So asid nitrik ni akan meresap dalam tanah dan dia akan bertindak balas dengan mineral dan dia akan jadilah nitrat. So nitrat ni lah yang akan diterima oleh pokok. Kerana apa? Kerana pokok hanya terima nitrogen dalam bentuk nitrat. Faham? Tengok step yang keempat. Yang keempat adalah di mana bila nitrat terlalu banyak. So bila nitrat terlalu banyak, kita perlu tukarkan nitrat kepada nitrogen balik. So, kita ada satu bakteria iaitu bakteria pendenitritan. Ni dia, nama proses pun pendenitritan. Kita akan tukar balik dia kepada nitrogen di udara. Macam kita lah, macam kalau kat Malaysia ni banyak sangat warga asing, kan polis akan hantar balik ke negara asal kan. Sama macam ni, so bila nitrat dah terlalu banyak, kita akan tukarkan balik nitrat kepada nitrogen. Siapa yang tukar? Pendenitritan. Senang kan? Okey, mari kita lihat kita nitrogen. Kalau perasan dekat sini, kita ada dua proses. Satu kita nak tambah nitrat ke dalam tanah. Satu kita nak singkirkan nitrat atau kita nak keluarkan nitrat daripada tanah. Okey, kita tengok penambahan dulu. Okey, macam mana kita nak tambah nitrat masuk dalam tanah? Ingat tak yang pertama? Iaitu pengikatan nitrogen. Ingat tak dekat akar tumbuhan kekacang kan ada bakteria pengikat nitrogen kan. Ingat kan dia akan ikat nitrogen, dia akan tukar kepada nitrat. So nitrat jadi banyak. So nama proses pengikatan nitrogen. Yang kedua adalah penitritan. Ingat tak penitritan yang mana? Yang haiwan mati jadi bangkai, bangkai jadi amonium, amonium jadi apa? Amonium jadi nitrat. Inilah proses penitritan. Okey. Yang ketiga adalah tindakan kilat. Ingat tak tadi kilat? Kilat ni akan tukar nitrogen ke udara menjadi nitrat. So, tiga proses ni sebenarnya dia boleh tambah nitrat ke dalam tanah. Alright, you kena ingat nama proses. Alright, kalau yang nak singkirkan nitrat tadi, ingat tak yang polis tadi? Yes, iaitu pendenitritan. Ingat tak? Kalau nitrat banyak sangat, dia akan tukar balik kepada nitrogen. So, maknanya kita dah singkirkan nitrat jadi nitrogen. Alright. So, macam mana kita nak keluarkan lagi nitrat kalau nitrat banyak? Ataupun melalui penyerapan ion nitrat daripada tanah. So, bila nitrat dah banyak tadi kan, yang tumbuhan legum bagi, bangkai bagi, kilat bagi, nitrat dah banyak sangat, pokok akan ambil. So, inilah dia, maknanya nitrat akan dikeluarkan, iaitu bila penyerapan ion nitrat daripada tanah, iaitu daripada pokok. Pokok akan serap nitrat dan dia akan jadi protein tumbuhan. Alright. Yang C adalah proses melarut resap nitrat. So, nitrat ni dalam tanah. So, dia sebenarnya boleh melarut dalam air dan dia boleh mengalir ke dalam sungai dan air bawah tanah. Alright. So, maknanya awak kena ingat nama proses. Okay, you kena ingat nama proses. Yang mana yang boleh tambah nitrat dan yang mana proses yang boleh singkirkan nitrat. Alright. So, tolong ingat yang ni. Okay.
Okey, mari kita lihat kepentingan kita nitrogen. So, untuk pengetahuan awak, kita nitrogen penting kerana dia boleh mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara iaitu 78%. Yang kedua, dia boleh mengekalkan kesuburan tanah dan dia boleh meningkatkan produktiviti hasil tanaman kerana nitrogen adalah makronutrien, kan? Yang ketiga, dia boleh membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Yang keempat, dia boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Bagus kan kita nitrogen? Thanks to Allah. Alhamdulillah. Okay, bab 2.3 telah tamat. Mari kita jawab soalan praktis formatif 2.3 bersama-sama. Soalan cikgu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kita nitrogen? Alamak, apa maksud kita nitrogen? Dah belajar kan? Yang kedua, namakan 3 proses dalam kita nitrogen yang boleh tambah ion nitrat ke dalam tanah. Apa tadi yang boleh tambah nitrat dalam tanah? Soalan B, namakan 3 proses dalam kita nitrogen yang boleh singkirkan, yang boleh keluarkan nitrat daripada tanah. Cuba fikir. Apa jawapan dia? So, kalau dia tanya apakah kita nitrogen, jawapan dia adalah kita nitrogen adalah kita semula jadi yang dikitakan nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan, seterusnya dengan atmosfera, tanah dan air. So, apa proses yang nak tambah nitrat dalam tanah? Ada 3. Ingat tak yang gambar yang cikgu ajar tadi? Ya, yang pertama adalah pengikatan nitrogen. Kan pengikatan nitrogen kat tumbuhan legum tu. Yang kedua, penetritan. Yang ketiga, tindakan kilat ataupun letupan gunung berapi. Next, macam mana kita nak singkirkan nitrat daripada tanah? Ingat tak polis tadi? So, jawapan dia adalah pendenitritan ataupun penyerapan ion nitrat dalam tanah. Ataupun yang ketiga, proses melarut resap nitrat. Mari kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga, bagaimanakah penanaman pokok kekacang dapat menambah kesuburan tanah? Okey, yang keempat, apakah yang akan terjadi kepada ion nitrat dalam tanah pada musim hujan? Okey, kita tengok soalan 3 balik. Macam mana pokok kekacang boleh dapat tambah kesuburan tanah? Okey, kalau soalan macam ni keluar, macam mana awak nak jawab? So, awak kenalah belajar menulis. Sebab apa? Kalau awak faham tapi you tak boleh tulis, maknanya you tak faham. Okay? So, cuba tulis. Sebab dalam SPM pun awak kena tulis. Alright? So, awak cuba rasa macam mana pokok kekacang boleh menambah kesuburan tanah. Kenapa? Kerana dekat akar pokok kekacang ada apa? Ya, kerana ada bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen yang ada dekat akar, iaitu nodul akar tadi, dekat pokok kekacang, dia akan guna nitrogen daripada udara dan dia akan membentuk ion nitrat melalui proses pengikatan nitrogen. So, maka kesuburan tanah kan dah jadi nitrat kan? So, maka kesuburan tanah akan bertambah melalui penambahan nitrat. So, lagi banyak nitrat, lagi subur. Kan? Sebab apa? Sebab pokok perlukan nitrat. Alright? So, yang keempat, apa jadi dengan ion nitrat bila musim hujan? Awak rasa ion nitrat bagaimana? So, nitrat dalam tanah pada musim hujan akan berkurang kerana nitrat ni tadi dia akan melarut dalam air hujan dan dia akan mengalir keluar daripada tanah dan dia akan pergi ke dalam sungai, air bawah tanah ataupun laut. Okey. So, maknanya, tajuk ni awak nampak senang ke susah? Sebenarnya tajuk ni senang kan. So, kalau nak tahu soalan ni selalu sangat keluar untuk soalan objektif. So, awak kena tahu proses dia. Alright. So, dan you boleh tahu nitrogen pergi mana. Okay. So, cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik sebab tajuk ni dah habis. So, cikgu harap boleh faham tajuk dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okay, itu saja tajuk kita pada hari ini. Jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.